Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini cikgu nak share berkaitan dengan tajuk darab wang bagi matematik tahun 4, rujukan buku teks muka surat 112. Terus ke contoh 1A, 5 darab dengan RM2,800. Okey, senang saja soalan ni. Soalan ringgit ni tiada duit sen. Jadi tak perlu tulislah duit sen. Jadi untuk soalan ni boleh guna kaedah bentuk lazim dan satu lagi kaedah lattice ya. Dua-dua cikgu akan tunjukkan. Jadi darab seperti biasa, dapatlah jawapannya RM14,000. Jadi bagi murid yang biasa guna kaedah lattice ya, tak ada masalah. Boleh tulis kaedah lattice. Cuma tak perlu tulis RM lah di bahagian depan ni. Cuma bila kamu dapat jawapan, kamu kena tulis RM RM 14,000. Soalan ada RM, jadi jawapan pun mesti kena ada RM. Untuk soalan kedua, 1B ya. 34 darab dengan RM2,800. Maksudnya sekarang ni kita nak darab dengan 2 digit nombor. Sama juga boleh guna kaedah bentuk lazim dan kaedah lattice. Jadi tulislah dalam bentuk lazim darab dengan 34. Jadi kita darab dengan 4 dahulu ya. Okey, dah darab dengan 4 dapat 11,200. Satu digit saja baru ya. Jadi RM ni tak perlu tulis lagi. Jawapan last kali baru tulis RM. Jadi dah habis yang ni potong. Okey, darab dengan 3 pula. Jadi di sini automatik sifar ya. Jadi sekarang ni sifar darab 3 turun bawah ni sifar ya. Sifar. Kemudian sifar darab 3 sifar. Okay, ingat ya, RM tak perlu bawa turun. Jadi dah dapat sekarang ni 95,200. Ingat ya, soalan RM tadi, kamu turun ke bawah saja RM. Jadi tulislah RM. Kalau tak ada RM ni, jawapan kamu kurang tepat lah. Okay, bagi murid yang biasa guna bentuk lattice ya. Jadi, kamu tak perlu tulis RM. Jadi, di jawapan saja kamu kena tulis RM. Okey, sebab soalan ada RM. Jadi sifar ni tak perlu tulis. 952 sifar 95,200. Alright, dua-dua betul lah. Seterusnya soalan nombor 2A melibatkan darab 10, 2B darab 100, C darab 1000. Okey, soalan macam ni cukup senang ya, tak perlu buat bentuk lazim pun. Okey. Jadi caranya mudah saja. 10 ada satu sifar, maksudnya kita buat satu ombak ke kanan. 100 ada dua sifar, dua ombak ke kanan. 1000 ada sifar, 3 ombak ke kanan. Okey, kita buat. Jadi 10 ni ada satu sifar ya. Jadi satu sifar, satu ombak ke kanan. Ombak tu langkau satu nombor sahaja. Jadi kita ubah titik perpuluhan lah. Ombak tu kita ubah titik perpuluhannya berada di sini. Dia dah berubah. Okay, jadi berada di sini. Jadi yang ni dah hilang lah. Jadi tulis semula jawapannya. Jadi RM 50,953 titik sifar. Jadi dalam nombor perpuluhan, titik sifar ni, perpuluhan sifar ni tak perlu tulis ya. Jadi kamu dapatlah jawapannya yang ni ya. Alright, senang saja. Seterusnya soalan B darab dengan 100 ya. Jadi mudah saja, ada dua sifar bermaksud dua ombak ke kanan. Jadi 1, 2. Kita buat ombak ni kita nak ubah titik perpuluhan. Jadi titik perpuluhannya berada di sini dah sekarang ni. Jadi, di sini dah berubah. Jadi, inilah dapat jawapan. Jadi, kamu dapat jawapan seperti ni ya. Jadi, titik perpuluhan ni tak perlu tulis lah. RM9,530. Alright. Seterusnya, soalan C ya, melibatkan darab 1000. 1000 ada 3 sifar, bermaksud 3 ombak lah. Jadi, kita ubah titik perpuluhan 3 ombak. 1, 2, 3. Okey, jadi tempat yang
ada ombak tapi tiada nombor ni. Nombornya adalah sifar lah. Jadi titik perpuluhannya berubah di sini. Berubah ke sini ya. Jadi yang ni dah tak ada dah. Dah ubah. Jadi kamu tulislah jawapannya. Okey, jawapannya 5 sifar 95 3 sifar sifar. Okey, cara mudah kita nak baca yang ni mudah saja kan. Jadi kamu buat 1 2 3 garis 1 2 3 nombor garis ya. Jadi cara kita nak bacanya RM5,95,300. Okey, jadi kamu dapatlah jawapannya seperti yang ditulis ni ya. Alright. Soalan ketiga, 19 darab dengan RM864.70. Okey, yang ni soalan melibatkan duit sen ya, ada sen. Jadi buatlah bentuk lazim. Ingat ya, 19 tu berada di sini ya. Okey. Ini darab dengan 9 dulu. Jadi kamu dah darab dengan 9 semua. Titik perpuluhan ni tak perlu bawa turun lah. Untuk darab ringgit ataupun darab titik nombor perpuluhan. Tak perlu bawa turun titik. Okey, last kali kita akan kira titik tu. RM pun tak perlu bawa turun lagi. Okay, jadi 9 ni dah habis dah kira. Jadi kita kira sekarang ni darab dengan 1 pula. Okey, yang ni automatik sifar di sini ya. Jadi sama juga, titik perpuluhan ni tak perlu bawa turun. Jadi boleh tambahlah sekarang ni. Okey. Jadi sekarang ni dah dapat jawapannya. Yang ni yang tertera ni. Jadi titik perpuluhan ni sebenarnya dia bukan bawa turun lah. Dia bilang, kita kena bilang berapa tempat perpuluhan. Okey, kaedah yang cikgu guna mudah saja. 1 nombor, 2 nombor, titik. Jadi 1, 2 titik. Dia sebenarnya 2 tempat perpuluhan ya. Jadi 1, 2 titik. Alright, tulislah titik. Jadi RM. Jangan lupa RM kena ada jawapan RM. Sebab apa? Sebab soalannya dalam RM. Jadi kamu dapatlah jawapannya RM16,429.30. Okey, ini guna bentuk lazim. Nak guna bentuk lattice, boleh, tak ada masalah. Okay, bagi murid yang selalu guna bentuk lattice ya. Jadi bila nak guna bentuk lattice, kamu tak perlu tulis RM dan titik perpuluhan pun tak perlu lagi. Kira dahulu ya. Last kali baru kamu kira perpuluhan dia tu. Tulis perpuluhan. Jadi kamu dapat sekarang ni nombornya 42930. Jadi jangan lupa RM kena tulis sebab soalan RM. Kemudian titik perpuluhan macam tadi juga. Yang ni ada 1 nombor, 2 nombor, titik. Jadi 2 tempat perpuluhan. Jadi 1, 2 titik. Jadi 1, 2 titik. Di sini ya. Jadi kamu dapatlah jawapannya sama juga tadi. RM16,429.30. Alright. Seterusnya seperti biasa untuk pengukuhan, kamu perlu buat latihan ya. Latihan. Okay, jadi kamu boleh pause video ataupun kamu boleh buka buku teks tahun 4 muka surat 113. Seperti biasa juga cikgu akan share jawapannya. Okey, pastikan kamu membuat jalan kerja ya. Membuat jalan kerja dan jawapan dapat seperti yang cikgu share sekarang ni, yang tertera di skrin. Jadi itu sajalah perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.